Hey, selamat datang dan selamat kembali ke Mog Tube. Hari ini kita akan membincangkan tentang equipment wedding photography. Menyambung siri fotografi sebelum ini, kita telah membincangkan kebaikan untuk menjadi seorang wedding photographer dan juga bagaimana hendak menjadi wedding photographer. Hari ini sebelum anda memulakan perjalanan anda, sudah tentu anda memerlukan equipment dan gear untuk melakukan tugasan fotografi anda. Video ini akan dipecahkan kepada 3 bahagian, iaitu pemilihan gear, body, kamera itu sendiri, lens dan juga aksesoris yang diperlukan. Mari kita mulakan dengan body kamera itu tersendiri. Body kamera ada terbahagi kepada 2, iaitu crop sensor dan juga full frame. Kita ada segmen-segmen juga, iaitu daripada entry level, pro consumer dan juga professional level. Dalam video ini akan saya kongsikan kepada mereka yang baru saja ingin memulakan langkah di dalam bidang fotografi perkahwinan, dan kepada mereka yang pro ataupun sudah lama dalam bidang ini, mari kita sama-sama menyaksikan. Ada juga tips-tips untuk anda. Ketika saya memulakan wedding fotografi ini, saya memulakannya dengan body beginner, iaitu body entry level DSLR. DSLR ini adalah D60. Yang masih ada di tangan saya ini, D60. D60 ini jika bersama dengan kit lens ni adalah berharga 1,600 pada ketika itu. Dan kemudiannya saya telah upgrade kepada pro consumer crop body sensor, iaitu D90, Nikon D90. Lepas tu saya upgrade kepada full frame camera. Full frame camera iaitu entry level full frame camera, iaitu D600. Setelah bertahun-tahun saya pakai, ianya telah rosak dan saya gantikannya yang terbaru, iaitu Nikon D750. Sebelum kita memilih ataupun memulakan pemilihan kamera ataupun body kamera ini, kita terdapat beberapa faktor yang kita perlu fikirkan ataupun kita consider untuk pemilihan kamera ini, iaitu pertama adalah kualiti dan juga performance kamera itu sendiri. Seperti anda tahu, wedding fotografi ini adalah agak mencabar, iaitu dari segi condition shooting kita, iaitu wedding ini ada yang di dalam dewan, indoor, dan juga adalah berada juga di outdoor. Apabila berada di indoor, anda semestinya sudah tahu, bila indoor mestilah condition adalah low light, itu mencabar dari segi kepayahan kamera, dari segi ISO dan juga noise level kamera tersebut. Apabila berada di outdoor, kondisinya agak tidak berapa mencabar, cuma kita perlukan body yang agak kuat untuk weather seal condition. Faktor kedua dalam pemilihan kita untuk membeli kamera adalah dari segi faktor harganya. Harganya ini merangkumi kesemuanya, bukan sahaja pada body tetapi complete set, iaitu kamera, lens dan juga aksesoris. So, jangan kita beli kamera saja sudah berhabis duit, tetapi lens dan juga aksesori kita tidak mampu untuk membelinya. Tips yang ketiga adalah size. Mungkin size adalah tidak lagi perkara yang agak sensitif ataupun agak kritikal buat masa ini, kerana kita sebagai pemula ataupun beginner yang hendak memasuki industri ini, kita hanya memikirkan output quality. Output quality kamera tersebut. Kerana jika kita hendak considerkan saiz ini, mungkin anda perlu berbelanja lebih sedikit untuk membeli mirrorless kamera. Jadi mari kita mulakan sesi pemilihan kamera. Bagi mereka yang baru saja ingin memulakan sesi fotografi ataupun kerjaya dalam bidang wedding fotografi ini, saya nasihatkan anda untuk terus membeli prosumer level kamera, kerana jika anda bermula dengan kamera entry level kamera, anda akan menghadapi kesukaran dari segi focus point yang agak terhad untuk pemilihan dan juga untuk kontrol, dan juga dia punya performance low light condition. Low light conditionnya, noise-nya akan lebih tinggi dan juga mungkin hasil anda tidak akan menjadi seperti yang anda idamkan. Prosumer yang saya masukkan adalah daripada kategori crop body sensor, sebab kita adalah dari segi permulaan, tidaklah terus kita jump kepada full frame sensor. Apa yang baiknya kita membeli crop frame sensor kamera ini? Perkara pertama adalah semestinya bodinya lebih murah daripada full frame sensor. Yang kedua, lensnya juga adalah lebih murah berbanding
full frame sensor punya lens. Okay, so basically kita dengan tight budget ni, so better kita consider this one. Okay, apabila kita telah generate some money ataupun kita boleh kumpul duit sikit, and then kita upgrade to the next level full frame camera. Okay, anda jangan risau sebab insyaAllah saya akan listkan di bawah link-link model kamera daripada segi dari brand Canon, Nikon dan juga Sony di bawah ya. So saya tidak akan tekankan model-model kamera di atas meja ni. Anda boleh pilih secara bebas brand-brand kamera yang ingin anda dapatkan. Okey, insyaAllah akan saya listkan di bawah link-link untuk pilihan anda membeli. Okey, sesuai untuk bajet anda baru bermula. Dan jika anda sudah pun ada bajet yang lebih ataupun anda sudah pun agak lama berada di dalam wedding fotografi, okey, saya nasihatkan anda untuk terus untuk jump ke full frame camera. Kita kini ingin memilih lens yang sesuai. Okey, lens yang sesuai untuk sesi fotografi wedding kita. Okey, bagi mereka yang baru saja memula, saya nasihatkan dengan bajet yang ada, kita cuba jimat, kita cuba fitkan dengan bajet kita, iaitu bila kita beli kamera, kita beli sekali dengan kit lens. Okey, contohnya kalau yang ada di tangan saya ni Nikon D60. Okey, apabila anda membeli kamera D60 ini, kit lens ni adalah 18-55mm, 3.5 hingga 5.6 aperture number ya. So dengan ini, okey, anda telah beli satu. Okey, lens ini adalah lens versatile kita panggil Satu lens versatile itu lens umum. Okey, yang kedua, kita perlu hanya tambah satu saja lens portrait lens untuk mendapatkan bokeh yang baik, iaitu harga yang paling murah setakat ini adalah 50mm 1.8 aperture number. Okay, so dengan combination kit lens dan juga 50mm 1.8, insyaAllah anda akan mendapat gambar yang baik. Kit lens yang kita ada, kita akan gunakan untuk sepanjang whole event. Okay, iaitu sepanjang event, iaitu detik-detik sepanjang event. Okey, lens 50mm yang kita ada itu kita akan gunakan untuk creative shot, iaitu creative shot ketika kita sampai di majlis itu, kita akan ambil details majlis, kita akan ambil ring shot, kita akan ambil momen-momen keluarga, dan juga kita akan ambil ketika sesi outdoor pengantin tersebut. Jika anda mempunyai pilihan, jika anda punya bajet yang lebih, okey, kita akan nasihatkan anda untuk dapatkan lens yang baik, iaitu 24-70, iaitu 24-70mm 2.8. Okey, ini adalah lens yang versatile untuk anda akan gunakan sepanjang hari. Okey, anda juga boleh menggunakan variance, maksudnya anda boleh memilih fixed lens ataupun prime lens yang akan mendapatkan hasil bokeh yang nyami, iaitu 24mm ataupun 35mm ataupun 50mm dan juga 85mm. So itu adalah pilihan prime lens yang ada selain 105mm. Okey, anda boleh pilih lens-lens ini berdasarkan personality shooting anda, iaitu adakah anda suka yang lebih zoom, lebih wide dan sebagainya. Prime lens yang saya sebutkan tadi akan menghasilkan bokeh yang amat baik, iaitu creamy dan licin dan juga yummy. Okey, lens fixed lens ini datang dengan harga yang agak tinggi ya, kerana untuk mendapatkan hasil yang baik, iaitu harganya juga pelaburannya agak tinggi. Okey, saya tidak ingin banyak bercakap tentang lens itu, kualitinya kita akan paparkan nanti. Cabaran untuk menggunakan fixed lens adalah fixed lens mempunyai tetapan yang tetap, maksudnya kita tidak boleh adjust melainkan daripada segi kaki kita sendiri untuk bergerak ke depan dan ke belakang untuk mendapatkan composition yang baik. Cabaran ini amat menguji seorang fotografer wedding, kerana di dalam event wedding itu sendiri space-nya adalah sangat limited. Kerana contoh, okay, kita berikan contohnya ketika majlis pernikahan. Okay, majlis pernikahan di dalam rumah, okay, selalunya space amatlah limited dan terhad. Anda tidak bebas untuk ke depan ke belakang. Anda apabila sampai saja satu spot ataupun anda telah lock spot tersebut, insya-Allah itulah lock space anda. Okey, anda tidak terlalu bebas untuk ke depan ke belakang dan sebagainya. Jadi amatlah very orang cakap cabaran jika anda hanya menggunakan
lens prime. Jika dalam keadaan kesempitan ruang ataupun ruang yang sangat terhad, anda nasihatkan untuk menggunakan zoom lens ataupun lens yang boleh kita laraskan dia punya focal length. Kini anda telah lengkap. Okey, anda telah lengkap untuk membeli body camera, lens dan kini. Okey, jika anda hendak mengambil event fotografi tidak lengkap jika anda tidak ada lighting equipment. Okey, lighting equipment ni adalah flashlight ataupun orang panggil speed light. Speed light yang terbaik adalah brand kamera anda sendiri atau brand pengeluar kamera itu sendiri. Contohnya saya pengguna kamera Nikon, anda membeli speed light Nikon. Jika anda pengguna kamera Sony, anda membelinya daripada Sony dan sebagainya. Tetapi harganya amat mahal hingga menjangkau RM2,000 untuk orang panggil high-end punya spek. Jadi di bawah ini telah kami listkan jenama third party untuk anda beli dengan harga yang lebih murah. Dengan Speedlight anda tidak akan terlepas untuk membeli kamera, untuk membeli bateri untuk power up the Speedlight. Okey. Jadi apa yang kami ingin sarankan adalah anda membeli bateri rechargeable. Okey, bateri rechargeable ini amatlah sesuai kerana dengan harganya yang sangat ekonomi dan akan boleh menjimatkan anda untuk long run, untuk masa yang panjang. Kamera tanpa memory card tidak bermakna kerana anda tidak boleh shoot satu shutter pun jika setting telah di set. Anda perlukan memory card. Memory card kamera adalah berbeza pada hari ini mengikut model kamera anda, iaitu ada yang menggunakan SD card, XQD dan sebagainya. Jadi kamera saya menggunakan SD card. Jadi SD card yang kita sarankan kepada anda adalah daripada kelas 10. Okey, apa yang kami selalu guna adalah SanDisk. Elakkan menggunakan memory card yang lebih rendah speknya dan juga yang murah kerana ini amat merisikokan kerja anda. Kerana saya sendiri telah mengalami satu peristiwa, satu pengalaman yang sangat baik kerana ketika job memory card saya rosak. Okey, memory card saya rosak dan telah memakan gambar itu separuh. Dia gambar ada separuh lagi dia macam bullet line dan sebagainya. Okey, tips yang kedua juga berkenaan dengan memory card ini. Okey, memory card ini jika boleh anda perlu melakukannya duplication ataupun redundancy. Okey, kalau kamera anda mempunyai dua card slot, okey, dua card slot, so better anda mengisi kedua-dua slot tersebut. Contohnya kamera saya ada dua SD card slot, so letakkan kedua-dua slot itu sebagai backup. Perkara yang terpenting adalah always on. Always on. Always on. Apa itu always on? Always on is anda menyediakan bateri backup yang secukupnya. Okey, bagi saya sebagai seorang jurugambar fotografi, anda memerlukan sekurang-kurangnya dua bateri. Okey, dua bateri, dua set of bateri, dua set bateri kamera dan juga dua set bateri untuk speed light. Okey, jadi jika berlaku sebarang sebarang kejadian, maksudnya kehabisan power, okey, anda akan selamat. Okey, kadang-kadang juga klien kita ingin extend the hours of kita punya service, so tiada menjadi masalah. Jika anda ada cukup saja bateri, mungkin itu akan menjadikan masalah yang lebih besar untuk cover the whole event. Jadi akhirnya kini anda telah complete. Anda telah memiliki segala equipment yang diperlukan untuk menjadi seorang fotografer. Okey, jadi apabila setelah anda memiliki segala equipment ini, okey, jangan lupa ataupun jangan terus anda pergi untuk take job ataupun telah anda shoot wedding itu sendiri. No. Kuasai dahulu kamera anda, kuasai dahulu setting, kuasai dahulu bagaimana pergerakan ataupun motion ataupun technicality kamera ini, settingnya bagaimana dan bagaimana output untuk kamera itu, dan kemudian barulah anda pergi untuk membuat job anda. Kerana sebelum anda berperang, anda perlulah untuk berlatih, anda perlulah untuk menyusun strategi dan sebagainya. Dengan ini kami ingin mengucapkan selamat memulakan karier anda dalam wedding fotografi. Okey, ini adalah satu video yang sangat ringkas ataupun video yang dipendekkan untuk anda sebagai guide anda. Jika anda terdapat sebarang soalan, jangan lupa untuk
bertanya di bawah. InsyaAllah kita akan try guide anda, kita akan try untuk suggest yang terbaik untuk anda dengan bajet anda, insyaAllah. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe juga video ini, dan harap video ini dapat manfaat dan membangunkan wedding fotografi Malaysia dan juga seantero dunia. So see ya, jangan lupa kita bertemu lagi di next episode, di episode yang akan datang.